Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Lia Osman bagi slot sejarah tahun 6. Baiklah murid-murid, pada kali ini kita akan meneruskan tajuk sejarah iaitu kegiatan ekonomi negara bahagian 1. Jadi, objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada kali ini ialah cikgu berharap murid-murid dapat menyenaraikan kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada kemajuan negara dan menyatakan sumbangan pertanian komersial kepada negara. Baiklah murid-murid, perkembangan kegiatan ekonomi di negara kita sebenarnya telah berlaku sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka dahulu lagi sehinggalah kini. Perkembangan kegiatan ekonomi ini bermula daripada kegiatan pertanian sehinggalah kini adanya pelbagai kegiatan perindustrian iaitu kegiatan ekonomi yang lebih besar skalanya. Baiklah, di sini cikgu paparkan contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan sejak dahulu lagi iaitu dalam bidang pertanian iaitu seperti sawah padi, ladang tebu, ladang koko, ladang nanas, ladang lada hitam dan ladang kopi. Seterusnya ini contoh kegiatan ekonomi yang telah berkembang sehingga menjadi kegiatan industri, contohnya industri kelapa sawit, industri pelancongan, industri elektronik, industri getah, industri perhutanan dan industri petroleum. Jadi murid-murid ada pelbagai kegiatan ekonomi yang telah berkembang di negara kita. Baiklah, sebenarnya negara kita ini bermula daripada kegiatan pertanian tradisional sehinggalah berkembang kepada kegiatan pertanian komersial. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan ciri-ciri pertanian tradisional yang bermula daripada masyarakat dahulu. Baiklah, yang pertama diusahakan oleh penduduk tempatan secara kecil-kecilan ataupun dalam kelompok yang kecil. Yang seterusnya menggunakan peralatan yang mudah. Zaman dulu tak ada jentera yang besar, jentolak yang besar untuk mengerjakan pertanian. Contohnya mereka hanya menggunakan haiwan seperti lembu untuk membajak sawah, menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul. Baiklah, seterusnya menggunakan tenaga kerja yang banyak. Ialah disebabkan menggunakan peralatan tradisional, contohnya macam cangkul, tak ada mesin, mesti gunakan tenaga sendiri nak korek tanah, nak gembur tanah. Itu maksud dia. Dan yang terakhir sekali ialah bertujuan untuk sara diri sahaja. Baiklah, cikgu tunjukkan di sini contoh aktiviti pertanian tradisional. Yang pertama dalam bidang pertanian ataupun cucuk tanam, kegiatan bercucuk tanam sawah padi. Yang seterusnya berkebun sayur. Dalam bidang peternakan pula, membela binatang, menternak binatang seperti lembu dan ayam, dan perikanan, menjala ikan di sungai ataupun memancing. Boleh tengok gambar tu. Itu antara contoh pertanian tradisional. Baiklah, di sini cikgu akan terangkan pula ciri-ciri pertanian komersial. Pertanian tradisional tadi kecil-kecilan. Pertanian komersial ini pula ciri-cirinya. Yang pertama, diusahakan secara perladangan iaitu dalam skala yang lebih besar menggunakan tanah yang lebih besar kalau untuk aktiviti cucuk tanam. Baiklah, yang seterusnya menggunakan tenaga buruh dan teknologi yang lebih moden. Contohnya ada jentera
besar, ada jentolak. Untuk siram ladang sayur-sayuran dah ada sistem saliran ataupun buat perpaipan yang boleh menyiram seluruh tanaman secara automatik. Itu antara contohnya. Baiklah, yang seterusnya memerlukan modal yang besar. Semua jentera-jentera yang digunakan memerlukan modal yang besar. Ialah dulu menggunakan peralatan tradisional, cangkul, menggunakan haiwan. Kini menggunakan teknologi moden. Jadi perlukan lebih banyak modal untuk membeli semua peralatan tersebut. Baiklah, yang terakhir, bertujuan untuk kegunaan tempatan dan ekspor. Itu bezanya dengan pertanian tradisional. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan pula contoh aktiviti pertanian komersial yang diadakan di negara kita. Contoh yang pertama dalam bidang pertanian tu ada aktiviti ladang kelapa sawit. Kemudian ada ladang pokok getah. Kemudian dalam aktiviti dalam aktiviti perhutanan ada aktiviti perbalakan dan madu lebah. Dan dalam aktiviti penternakan ada penternakan ikan di dalam sangkar dan juga penternakan lembu dalam kandang yang lebih besar. Itu dia contoh pertanian komersial. Baiklah murid-murid, pertanian komersial ini telah banyak memberikan sumbangan kepada ekonomi negara kita. Apakah contoh sumbangan-sumbangan tersebut? Jadi mari kita lihat di sini. Yang pertama ialah menjana pendapatan negara. Contohnya, cikgu beri contoh hasil daripada kelapa sawit. Hasil kelapa sawit ni dieksport dalam bentuk minyak mentah dan minyak yang telah diproses ke negara luar. Yang seterusnya, susu getah. Susu getah pula diproses untuk dijadikan sarung tangan ataupun benang lateks dan boleh juga diekspor. Baiklah, seterusnya contoh yang kedua ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Contohnya, aktiviti perladangan getah dan kelapa sawit memerlukan tenaga buruh yang ramai. Jadi, penduduk tempatan dapatlah melibatkan diri dalam sektor ini. Baiklah, yang seterusnya. Melahirkan industri hiliran. Apakah dia industri hiliran? Industri hiliran ialah industri yang wujud daripada kegiatan ekonomi utama. Contohnya cikgu beri di sini, pokok getah menjadi sumber kepada industri perabot seperti meja dan kerusi. Yang seterusnya, menyumbang pendapatan negara menerusi pasaran tempatan dan antara bangsa. Baiklah, yang seterusnya, membangunkan industri biodiesel sawit. Industri kelapa sawit telah menghasilkan biodiesel sawit. Jadi, pokok kelapa sawit diproses menjadi produk yang pelbagai. Ini dapat menjana pendapatan negara menerusi aktiviti ekspor. Terusnya, dapat memajukan industri asas tani. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan, mengurangkan kebergantungan import bahan makanan dan seterusnya meningkatkan pendapatan penduduk. Apabila penduduk terlibat di dalam aktiviti ini, mereka juga dapat menjana pendapatan sendiri. Jadi murid-murid, boleh kita simpulkan di sini antara contoh pertanian komersial yang banyak memberikan sumbangan besar kepada negara ialah industri getah dan industri kelapa sawit. Jadi bolehlah kita simpulkan di sini, kegiatan ekonomi memang dapat memajukan negara dengan cara yang bagaimana? Iaitu yang pertama, menyediakan peluang pekerjaan yang luas. Yang kedua, mengurangkan kebergantungan terhadap barang import kerana adanya produk tempatan yang dapat dihasilkan sendiri. Yang ketiga, memajukan
infrastruktur yang ada di dalam negara. Yang keempat, mempengaruhi perkembangan sesuatu pertempatan. Apabila adanya pelbagai kegiatan ekonomi, sesuatu pertempatan itu akan dimajukan dengan contohnya adanya perumahan, pasar raya yang besar, kemudahan jalan raya yang lebih baik dan sebagainya. Baiklah murid-murid, untuk kali ini cikgu berharap murid-murid dapat memahami semua penerangan yang telah cikgu berikan tentang kegiatan ekonomi negara. Kita jumpa lagi di dalam tajuk yang seterusnya, iaitu kegiatan ekonomi negara bahagian 2. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, ingat, jaga diri, jaga SOP, jangan keluar rumah jika tiada apa-apa keperluan. Kita jaga kita. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.